barulah nampak kita ni bertamadun, orang Islam. Mana dalam segala seginya kita ada cara kita sendiri. Kalau kita pergi rumah orang Islam, tak ada menghadap kiblat, dia tak akan buat lagu tu. Pasal apa? Dia ngaji, dia ambil kira benda ni. Betul, hak kata harus tu pun harus, dia tidak sunat. Semua kata tidak lebih molek. Hak lebih moleknya tidak menghadap. Jadi kita kena ambil kira benda tu dari segi budaya tu. Kalau seni pun biar ada seni cara kita. Nak seni pun, nak bunga, nak gapo pun biar ada seni cara kita. Jangan pula buat bunga tu bunga orang kafir puja. Jangan. Kita kena tahulah. Mungkin kita kata tak tahu. Orang tak tahu menunjukkan jahil kita. Kalau kita tahu, kena ambil kira belakang. Sebab Nabi tak serupa sama dengan orang kafir. Nak suruh apa? Nak suruh umat dia ni ada budaya dia sendiri, ada cara dia sendiri. Hak tu. Tak apalah. Lepas tu dia kata kamu menghadaplah ke arah timur ataupun barat. Kalau mengikut hadis ni, kita kalau menghadap ke barat dah, itulah kiblatnya. Sedangkan dalam hadis ni lagu mana? Ni dia ayat kepada sahabat yang duduk di Madinah. Kalau Madinah tu membelakangi kiblat, menghadap kepada belakang tu duduk ke selatan. Selatan. Kalau menghadap pun, kalau kiblat ada ni lah, kiblat lah ni, iaitu menghadap ke arah selatan juga. Sebab Mekah tu duduk balik selatan. Kalau menghadap kiblat hak dulu, kiblat hak dulu tu Baitul Maqdis, maksudnya tu utara. Maknanya hak boleh kepada penduduk Madinahnya menghadap ke timur ataupun ke barat. Itu maksudnya. Kepada orang yang tempat dia lagu ni, kalau kiblat dia tu arah ke utara ke ataupun selatan, maka dia kena menghadap ke arah lain, yang tidak menghadap kiblat ataupun membelakangi kiblat. Kalau macam kita ni tidak lagu tu lah, kena ke arah utara ataupun selatan, gitu. Barulah tidak jadi menghadap kiblat ataupun membelakangi kiblat kepada kita. Sebab kedudukan kita ni begitu. Kaabah tu, kiblat tu duduk sebelah barat bagi kita. Hak ada Nabi SAW kata gini ni untuk orang yang berada di Madinah ataupun di tempat-tempat seumpama itu, yang mana kiblat bagi merekanya berada di sebelah selatan ataupun di sebelah utara. Tidak boleh menghadap kiblat. Tak apa. Lepas tu kita pergi kepada bab seterusnya. Bab man tabarraza ala labinatain. Ini bab orang yang membuang air dengan duduk berpijak di atas 2 biji batu bata. Ini pun jenis adab buang air lagi. Tabarraza tu baras. Baras itu asal maknanya tanah lapang. Ni bahasa Melayu dia dekat ni. Bahasa baras, berok, dekat. Tu dekat. Boleh jadi marisi tu. Asal baras itu maknanya tanah lapang. Sebab biasanya pada masa tu orang nak buang air, orang pergi ke tanah lapang, tempat terbuka yang tak ada orang lah. Tapi di sini dia kata buang air di atas 2 biji batu-batu untuk letak kaki lah, alik tusa, alik nisa. Apa yang Imam Bukhari buat marih ni? Dia naknya, ayatnya di bawah ni ada Nabi SAW menghadap kepada Baitul Maqdis untuk qada hajat, dengan sendirinya dia membelakangi Baitullah. Dan Nabi SAW duduk buang air di situ, di atas rumah tu dalam keadaan ada batu-batu. Ibnu Umar tahu sebab rumah kakak dia Hafsah tu isteri Nabi. Jadi kakak dia tu cadadah gitu. Ada ketikanya dia naik, dia tahulah, gitulah keadaannya. Sekarangnya iaitu boleh membelakangi kiblat, berdasarkan hadis ni. Dan ini dalam rumah. Waktu Imam Bukhari nak ayat, ada dinding, bukan terdedah. Itu perkara yang pertama. Yang keduanya dari segi adab buang air, hak moleknya kita biasa selesa lah.
Mana zaman dulu yang tidak ada kemudahan tu, Nabi sudah royak dah caranya. Hak selesanya lagu mana? Iaitu duduk di atas batu-batu. Kalau kita duduk di atas tanah, kalau buang air tu banyak, kena punggung tu. Benda lagu tu pun dia ajar. Sebab itulah orang-orang Yahudi dulu duduk kata, apalah Nabi kamu ni ajar belaka. Ajar belaka. Siapa nak buang air pun ajar. Nak buang air pun ajar. Salman kata memang Nabi ajar belaka. Dan Nabi SAW kata, innama ana lakum bimanzilatil walid. Aku ni bagi kamu serupa ayah. Bila ayah dia royak lah benda-benda lagu tu. Kalau sebagai presiden semata-mata, dia tak kecek benda lagu tu. Itu kita kena tengok. Nabi SAW ni dia sebagai gap. Banyak dalam hadis ni. Ada kalanya dia sebagai guru, ada kalanya dia sebagai hakim, ada kalanya dia sebagai panglima, ada kalanya dia sebagai ketua negara, ada kalanya dia sebagai ayah. Hak tu kita nak tahu ni. Hadis ni sebagai gap. Sebagai ayah, kau sebagai gap. Kalau sebagai ayah dah dia royak benda-benda lagu ni. Kalau kita tidak buat lagu ni, bukan sebagai sebagai syarik kau, kita tu nak royak hukum tak boleh. Kalau tak ada batu tu tak boleh. Tak. Nak royak hak lebih baik, hak lebih molek. Kalau tak ada batu boleh juga. Kalau tak ada batu boleh juga. Cuma hak lebih baiknya lagu mana? Lebih selamatnya, iaitu ada 2 biji batu-batu. Itu lebih selesa, lebih baik. Itu yang pertama. Daripada sini kita boleh buat keluar. Kita boleh buat keluar, tarik pula. Itu caranya kaedah ulama. Macam sekarang ni kan, mangkuk untuk buang air besar, untuk buang air tu kan, dia kita tidak cara duduk lagu ni atas 2 biji batu ni. Ini duduk tinggung ni, apa panggil? Kalau hak duduk seperti mangkuk yang ada ni, biasanya dia duduk seperti duduk atas kerusi tu lagu tu. Mana lebih baik? Mana lebih baik? Nak buang air ni belah tidur boleh. Orang sakit tu tubik juga sebab budak-budak kecil tu. Nak lagu mana? Boleh. Tapi Nabi SAW nak ayat ni hak lebih baik. Hak lebih baik yang boleh dibuat pada masa tu. Bukan bermakna setakat tu. Kalau yang lebih baik tu hak lain lagi, boleh. Ini bab dunia. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu tentang urusan dunia kamu. Dia masuk dalam hak tu lah ni. Urusan dunia, mana kita kata? Mungkin kepada setengah orang lebih baik hak yang ada sekarang ni, seperti duduk di atas kerusi tu. Sebab kalau duduk bertinggung lagu ni sakit orang. Hak tua-tua. Mana lebih baik? Kepada hak tua-tua. Jangan kita kata, Nabi buat lagu ni, kita pun kena buat lagu ni lah, hak ni sunnah. Dah, bukan maksud dia gitu. Maksud dia untuk yang lebih baik. Dia lebih baik. Dia buat ni irsyad, bimbingan untuk kebaikan duniawi kita. Tak ada kena mengena dengan akhirat. Ni nak boleh pahala lebih banyak kalau duduk tak ada kena mengena tu. Ni nak kaya cara mana lebih baik pada masa tu setakat tu. Tapi Nabi telah pilih dah. Bermakna kalau ada cara lain lagi yang lebih sesuai untuk kita ataupun untuk setengah-setengah orang, boleh diambil cara itu. Misalnya seperti mangkuk tandas sekarang. Hak tu lebih sesuai kepada orang tua. Hak sakit orang, hak tidak sakit orang apa, kalau dia lebih selesa gitu, tak apa, boleh. Tidak menjadi kesalahan. Hak tu dia nak pergi situ. Dari segi cara dia nak pergi situ. Tidaklah kata bila dah kata buang air ni kan, dia kena menusuk, biar lindung, biar orang tak nampak. Hak tak nampaknya kalau kita nak kiranya, tak usah pakai batu tu lah. Tak usah duduk atas batu. Kalau duduk atas batu jadi tinggi. Jadi kita kena tengok hak mana yang lebih utama sekarang. Hak mana yang lebih utama. Yang kita pergi tanah lapang tu, tempat tak ada orang dah. Tempat tak ada orang dah. Hak mana yang kita nak jaga orang. Orang tak pergi kot tu. Jaga kita tu lah sendiri. Hak jaga kitanya, molek ada batu tu. Kalau jaga kita, hak mana lebih utama. Gitu dia. Nabi SAW ni ajar benda-benda lagu ni pun. Tapi dia tidak royak. Mu kalau nak buang air, mu kena guna batu. Tak ada. Dia guna sendiri. Adakah orang lain, cuba kita perhati dalam dunia ni, setiap hak dia buat tu orang ikut, orang ambil kira, orang kaji, orang bahas apa kebaikan dia.